Fi Zilalul Quran karya Syahid Said Qutb, diterjemah bahasa oleh Datuk Yusof Zaki. Semoga mereka berdua diberi keberkatan oleh Allah. Tafsiran ayat 213. Neraca untuk mengadili pertikaian kefahaman dan kepercayaan. Sesuai dengan pembicaraan tentang neraca-neraca dan nilai-nilai, juga tentang anggapan orang-orang kafir terhadap orang-orang yang beriman dan hakikat kedudukan dan nilai mereka di sisi Allah, maka ayat yang berikut beralih pula kepada pembicaraan mengenai perbezaan dan perselisihan pendapat yang berlaku di kalangan manusia mengenai pemikiran-pemikiran, kefahaman-kefahaman, kepercayaan-kepercayaan, neraca-neraca pertimbangan dan nilai-nilai hidup, dan kemudian diakhiri dengan menjelaskan dasar dan sumber yang harus ditujukan oleh mereka yang berselisih itu. Juga menjelaskan neraca terakhir yang harus digunakan untuk mengadili perkara-perkara yang dipertikaikan mereka. Allah berfirman, manusia itu adalah satu umat. Lalu Allah mengutuskan para nabi selaku penyampai-penyampai berita gembira dan selaku pemberi-pemberi amaran, serta menurunkan bersama mereka kitab suci yang membawa ajaran yang benar untuk mengadili di antara mereka manusia dalam perkara-perkara yang dipertikaikan mereka. Dan tiada yang mempertikaikannya melainkan orang-orang yang telah dikurniakan kitab itu sendiri, setelah datang pada mereka keterangan-keterangan yang jelas, kerana ingin menceroboh di antara sesama mereka. Lalu Allah menunjukkan kebenaran perkara yang dipertikaikan mereka itu pada orang-orang yang beriman dengan keizinannya. Dan Allah lah yang memberi hidayah pada sesiapa yang dikendakinya ke jalan yang lurus. Ayat 213 surah Al-Baqarah. Manusia berasal dari satu umat. Kisahnya begini. Dahulu manusia merupakan satu umat saja. Mereka hidup di atas satu agama, satu kepercayaan dan kefahaman sahaja. Ini mungkin merupakan isyarat kepada sekumpulan umat manusia yang pertama dan kecil dari keluarga Adam dan Hawa dan anak-anak pinak keturunan mereka sebelum timbulnya perselisihan-perselisihan, kefahaman-kefahaman dan kepercayaan-kepercayaan. Di sini Al-Quran menjelaskan bahawa manusia itu adalah berasal dari satu keturunan sahaja, iaitu dari zuriat anak-anak keluarga pertama Adam dan Hawa, dan telah menjadi kehendak Masyiah Allah menciptakan seluruh umat manusia dari hasil zuriat keturunan satu keluarga yang kecil untuk menjelaskan dasar keluarga dalam kehidupan mereka dan menjadikan keluarga sebagai asas pertama masyarakat. Kemudian zaman semua manusia berada dalam satu tahap, satu aliran dan satu kefahaman dalam lingkungan keluarga yang pertama itu telah berlalu, dan kini bilangan mereka telah berkembang menjadi ramai dan berpecah di merata tempat. Bentuk dan cara hidup mereka juga telah berubah, dan di sini muncullah di kalangan mereka berbagai-bagai bakat kebolehan yang dijadikan Allah untuk mereka dan sesuatu hikmah yang diketahuinya, yaitu hikmat kebaikan kehidupan manusia yang terletak di sebalik kepelbagaian bakat-bakat kebolehan, kepelbagaian kekuatan dan tenaga, dan kepelbagaian haluan dan tujuan. Di waktu ini berlakulah perbezaan kefahaman dan kelainan pendapat, dan timbullah berbagai-bagai cara berfikir
dan berbagai-bagai kepercayaan, dan di waktu inilah Allah mengutuskan para anbiya untuk menyampaikan berita-berita balasan yang baik dan menyampaikan amaran-amaran terhadap balasan-balasan kesiksaan Allah. Peranan kitab suci, serta menurunkan bersama mereka kitab suci yang membawa ajaran yang benar untuk mengadili di antara manusia dan perkara-perkara yang telah dipertikaikan mereka. Di sini ketaralah hakikat agung itu, iaitu di antara tabiat manusia ialah mereka berbeza pendapat, kerana perbezaan pendapat itu merupakan salah satu lunas tabiat kejadian mereka. Perbezaan ini dapat merealisasikan satu hikmat yang tinggi dan dari pelantikan manusia sebagai khalifah di muka bumi ini. Kerana urusan pemerintahan memerlukan kepada berbagai-bagai fungsi dan berbagai-bagai bakat kebolehan dari bermacam-macam jenis, supaya semuanya bersepadu dan selaras dan dapat menyempurnakan peranan agungnya menegakkan pemerintahan dan pembangunan di bumi mengikut perancangan induk yang telah ditentukan di dalam ilmu Allah. Oleh sebab itu, wujudnya kepelbagaian bakat kebolehan merupakan sesuatu yang pasti untuk memenuhi kehendak-kehendak kepelbagaian fungsi. Perbezaan bakat-bakat kesediaan itu perlu untuk melayani berbagai-bagai keperluan. Dan mereka, umat manusia, masih terus berselisih satu sama lain, kecuali mereka yang dirahmati Allah, dan memang begitulah Allah telah ciptakan mereka. Surah Hud ayat 118 hingga 119. Perbezaan bakat-bakat kebolehan dan kelainan tugas itu pula melahirkan perbezaan kefahaman, perbezaan minat dan cita-cita, perbezaan cara berfikir dan jalan hidup. Tetapi Allah mahukan perbezaan-perbezaan yang dikehendaki dan wujud dalam realiti itu kekal dalam satu pemidang yang luas dan dapat memuatkan semuanya apabila ia berjalan dengan baik dan jujur. Yang dimaksudkan dengan pemidang yang luas itu ialah pemidang kefahaman keimanan yang betul dan luas, hingga dapat merangkul semua bakat kesediaan dan kebolehan dan berbagai-bagai daya tenaga tanpa membunuh atau menyekatkannya, tetapi mengatur, menyusun dan mendorong semua bakat-bakat dan daya tenaga itu ke arah kebaikan. Oleh sebab itu, di sana pasti ada suatu neraca yang tetap, hakim yang adil yang dapat dirujukkan oleh pihak-pihak yang berselisih, dan kata pemutus yang boleh menamatkan pertikaian, yang boleh membawa semua orang kepada keyakinan. Lalu Allah memutuskan para nabi selaku penyampai-penyampai berita gembira dan selaku pemberi-pemberi amaran, serta menurunkan bersama mereka kitab suci yang membawa ajaran yang benar untuk mengadili di antara manusia dalam perkara-perkara yang telah dipertikaikan mereka. Ayat 213. Kita pastilah berhenti pada firman ajaran yang benar. Itulah kata pemutus bahawa apa yang dibawa oleh kitab suci itu ialah ajaran yang benar. Ajaran yang benar itu telah diturunkan Allah untuk menjadi hakim yang adil dan kata pemutus di antara pendapat-pendapat manusia yang lain, di antara kefahaman-kefahaman dan cara-cara berfikir mereka, di antara nilai-nilai dan neraca-neraca pertimbangan mereka. Tiada yang benar melainkan apa yang diterangkan oleh kitab suci. Tiada hakim yang lain melainkan hakim kitab suci, dan tiada keputusan yang lain selepas keputusan kitab suci. Tanpa ajaran benar yang tunggal, tidak berbilang, tanpa berhakimkan kepada ajaran yang benar dalam perkara-perkara yang dipertikaikan manusia,
dan tanpa menerima keputusannya dengan patuh, tanpa membantah, tanpa wujud semuanya ini, maka urusan kehidupan dunia ini tidak mungkin berjalan betul. Dan manusia tidak akan berhenti dari berselisih, berbalah dan berpecah. Kedamaian dan keamanan tidak akan wujud di bumi dan manusia tidak akan dapat memasuki ke dalam kedamaian. Hakikat ini mempunyai nilainya yang agung dalam menentukan pihak dan sumber di mana mereka harus menerima kefahaman-kefahaman, kepercayaan-kepercayaan dan syariat-syariat mereka, dan di mana mereka harus mengakhiri segala bentuk perselisihan yang berlaku di kalangan mereka. Itulah pihak ilahi yang berlaku itulah pihak ilahi yang tunggal yang telah menurunkan kitab suci yang membawa ajaran yang benar ini. Ya, ini satu-satunya sumber ajaran yang benar ialah kitab suci yang telah diturunkan Allah untuk mengadili di antara manusia di dalam perkara-perkara yang dipertikaikan mereka. Ia adalah sebuah kitab yang sama yang dibawa oleh para anbiya dari segi hakikatnya. Ia adalah sebuah kitab yang sama dari segi asalnya. Ia merupakan satu agama yang sama dari segi keseluruhannya, dan ia merupakan satu kepercayaan dan kefahaman yang sama dari segi dasarnya, iaitu kepercayaan kepada Tuhan Pencipta yang Maha Esa, Tuhan Pentadbir yang Maha Esa, Tuhan yang disembah yang Maha Esa, dan Tuhan pengatur undang-undang manusia yang Maha Esa. Kemudian berlakulah perbezaan dalam butir-butir perincian mengikut keperluan umat-umat dan generasi-generasi, dan mengikut kehendak perkembangan-perkembangan dan pertalian-pertalian hidup hingga ia mengambil bentuknya yang terakhir yang dibawa oleh Islam. Dan di sini Islam memberi kepada kehidupan manusia kebebasan berkembang subur dalam ruang lingkupnya yang luas dan meliputi segala-galanya tanpa halangan-halangan dan rintangan-rintangan di bawah kepimpinan Allah, agamanya dan syariahnya yang dinamis dan sentiasa membaharu dalam batas ruang lingkupnya yang luas dan meliputi itu. Asal-usul agama menurut Islam. Penjelasan yang dikemukakan oleh Al-Quran mengenai kitab suci itu merupakan satu pandangan Islamiah yang betul terhadap garis perjalanan agama-agama dan akidah-akidah, iaitu setiap Nabi membawa satu agama yang sama dari segi asalnya, yang ditegakkan di atas tapak asasnya yang kukuh, iaitu tapak asas tauhid yang mutlak. Kemudian penyelewengan berlaku selepas tiap-tiap kerasulan, dan sejak itu muncullah berbagai-bagai kepercayaan, tahyul dan dongeng-dongeng, sehingga pada akhirnya menjauhkan manusia dari asal agamanya yang agung itu. Kemudian datang pula kerasulan yang baru memulihkan akidah yang asli itu dan menghapuskan segala penyelewengan yang menodainya itu, serta menyesuaikan perincian-perinciannya dengan keadaan dan tahap perkembangan umat itu. Pandangan ini lebih utama diikut dari teori-teori yang dikemukakan oleh para pengkaji bukan Islam mengenai perkembangan agama-agama, iaitu teori-teori yang banyak mempengaruhi para pengkaji Muslim tanpa disedari mereka. Mereka telah membuat kajian-kajian mereka berdasarkan teori perkembangan asal-usul agama dan kepercayaan, sebagaimana yang dikatakan oleh orientalis dan rakan-rakan sejawat mereka dan pengkaji-pengkaji barat yang berfikiran jahiliah. Keteguhan dasar kefahaman keimanan ini adalah sesuai dengan fungsi kitab suci yang diturunkan Allah dengan membawa ajaran yang benar untuk mengadili di antara manusia dalam perkara-perkara yang dipertikaikan mereka di setiap zaman, bersama setiap rasul sejak dari zaman berzaman.
neraca dari Allah. Di sana pastilah wujud satu neraca yang teguh yang dapat dirujukkan oleh manusia, dan pastilah ada satu kata pemutus untuk pegangan mereka yang muktamad. Di sepanjang itu, neraca ini pastilah dari ciptaan sumber yang lain dari sumber manusia, dan kata pemutus itu pastilah terbit dari Hakim yang maha adil, yang tidak terpengaruh dengan hawa nafsu manusia, tidak terjejas dengan kelemahan-kelemahan dan kejahilan-kejahilan manusia. Untuk menegakkan neraca yang teguh ini memerlukan ilmu yang tidak terbatas, iaitu ilmu yang mengetahui segala yang telah berlaku, segala yang sedang berlaku, dan segala yang akan berlaku. Seluruh ilmunya tidak terbatas dengan pagar-pagar zaman yang memisahkan sesuatu kewujudan pada masa silam, masa kini dan masa depan, dan kepada sesuatu yang diyakini, sesuatu yang dilandai, dan sesuatu yang tidak diketahui, dan seterusnya memisahkan kepada sesuatu yang hadir dan dapat disaksi pada sesuatu yang gaib dan tersembunyi. Seluruh ilmunya tidak terbatas dengan batas-batas tempat yang memisahkan sesuatu kewujudan kepada sesuatu yang dekat dan yang jauh, pada sesuatu yang dapat dilihat dan sesuatu yang tersembunyi, sesuatu yang boleh dirasa dan sesuatu yang tidak boleh dirasa. Semuanya ini memerlukan kepada satu Tuhan yang mengetahui segala sesuatu yang diciptanya, dan mengetahui sekalian manusia yang diwujudkannya, mengetahui segala yang layak dan segala yang tidak layak dengan keadaan-keadaan seluruh makhluknya. Untuk menegakkan neraca yang teguh ini juga memerlukan kepada keunggulan jiwa yang boleh mengatasi segala keperluan, keunggulan jiwa yang boleh mengatasi segala kekurangan, keunggulan jiwa yang boleh mengatasi kemusnahan, keunggulan jiwa yang boleh mengatasi keluputan, keunggulan jiwa yang boleh mengatasi segala perasaan tamak haloba, dan mengatasi segala keinginan dan ketakutan, dan keunggulan jiwa yang boleh mengatasi seluruh alam buana dengan segala isi dan penghuninya. Dan semuanya ini memerlukan kepada satu Tuhan yang tidak mempunyai apa-apa kepentingan dan keperluan, Tuhan yang tidak mengingini apa-apa kelazatan, Tuhan yang tidak mempunyai apa-apa kelemahan dan kekurangan pada zatnya yang maha suci. Adapun akal manusia, maka cukuplah baginya bekerja menghadapi keadaan-keadaan yang berkembang dan melayani suasana-suasana yang berubah dan keperluan-keperluan yang baru muncul, kemudian berusaha menyelaraskan keadaan-keadaan dan suasana-suasana itu dengan dirinya pada suatu detik yang berlalu dan pada suatu masa yang tertentu, dengan syarat di sana pasti wujud satu neraca yang teguh yang dapat ia merujukkan kepadanya untuk mengetahui salah betulnya, sama ada ia berada di jalan yang sesat atau di jalan yang betul, sama ada ia tegak di atas kebenaran atau di atas kebatilan. Berdasarkan neraca pertimbangan itu, hanya dengan cara inilah sahaja kehidupan manusia dapat berjalan dengan betul, dan dengan cara inilah sahaja mereka yakin bahawa satu-satu yang dapat memimpin mereka pada akhirnya ialah Allah. Hakikat inilah melahirkan pula satu hakikat yang lain yang menjadi tapak asas pandangan persejarahan Islam, iaitu Islam telah meletakkan kitab suci Al-Quran yang diturunkan Allah dengan membawa pengejaran yang benar untuk mengadili di antara manusia dalam perkara-perkara yang dipertikaikan mereka. Itu sebagai tapak asas kehidupan manusia. Kemudian dari sinilah kehidupan manusia bertolak dan berlangsung. Jika corak kehidupan itu selaras dengan tapak asas itu dan teguh memenuhi ajarannya, maka itulah jalan yang benar, dan andainya kehidupan mereka menyimpang darinya,
dan berjalan di atas tapak-tapak asas yang lain, maka itulah jalan yang salah. Walaupun ia direstukan oleh semua manusia di mana-mana zaman dari zaman-zaman sejarah, kerana manusia bukannya hakim-hakim yang menentukan jalan yang benar dan jalan yang salah. Dan apa yang diputuskan mereka bukanlah jalan yang benar dan bukannya agama. Pandangan Islam dari awal lagi ditegakkan di atas asas bahawa sebarang perbuatan-perbuatan manusia, sebarang pendapat manusia dan sebarang dasar yang dijadikan manusia sebagai dasar hidup mereka adalah tidak boleh memberi sesuatu yang benar jika ia bertentangan dengan kitab suci Al-Quran, dan tidak boleh menjadi suatu dasar dari dasar-dasar agama, dan tidak boleh menjadi suatu pentafsiran hakiki agama ini, iaitu ia tidak dapat diterima oleh Islam semata-mata dengan alasan wujudnya beberapa generasi manusia yang bersilih ganti yang telah mengikut dan mematuhinya. Amalan bid'ah yang dimasukkan ke dalam agama bukan dari agama. Amalan bid'ah yang dimasukkan ke dalam agama bukan dari agama. Hakikat ini mempunyai makna yang amat penting untuk memisahkan asas-asas agama dan bid'ah-bid'ah yang dimasukkan oleh manusia ke dalam agama. Misalnya, dalam sejarah Islam telah terjadi suatu penyelewengan yang terus berkembang subur, maka sekali-sekali tidak boleh dianggapkan oleh apabila penyelewengan itu telah berlaku dan apabila dihayati oleh orang ramai Islam bahawa penyelewengan itu merupakan gambaran Islam yang sebenar. Tidak sekali-kali tidak. Islam tidak ada kena-mengena dengan realiti sejarah ini, dan segala apa yang berlaku secara salah dan penyelewengan itu tidak boleh dijadikan hujah dan teladan presiden. Dan di antara kewajipan bagi pejuang-pejuang Islam yang ingin menegakkan semula hayat Islamiah ialah menghapuskan penyelewengan itu dan kembali kepada kitab Al-Quran yang telah diturunkan Allah dengan membawa pengajaran yang benar untuk mengadili di antara manusia dalam perkara-perkara yang dipertikaikan mereka. Kitab suci Al-Quran telah pun datang, namun demikian hawa nafsu masih terus menguasai manusia di sana sini. Tamak haloba, keinginan, ketakutan dan kesesatan masih terus menjauhkan manusia dari menerima kitab Al-Quran dan kembali pada Allah yang benar, yang menunjuk mereka ke jalan yang benar. Dan tiada yang mempertikaikannya melainkan orang-orang yang telah dikurniai kitab itu sendiri kerana ingin menceroboh di antara sesama mereka. Pencerobohan itu ialah pencerobohan kerana hasad dengki, pencerobohan kerana tamak haloba, dan pencerobohan kerana hawa nafsu. Pencerobohan inilah yang telah membawa manusia terus berselisih dan bertikai mengenai dasar kepercayaan dan kefahaman dan mengenai sistem hidup, dan terus berpecah belah, berbantah dan berdegil. Inilah satu hakikat yang benar. Oleh itu, tidak mungkin dua orang berselisih faham mengenai dasar ajaran yang benar dalam kitab suci Al-Quran yang kuat, terang dan gemilang itu, melainkan salah seorang dari keduanya atau kedua-duanya mempunyai keinginan menceroboh dan keinginan hawa nafsu. Sebaliknya, apabila jiwa mereka dipenuhi iman, maka di sana pastilah wujud titik pertemuan dan persamaan faham di antara mereka. Lalu Allah menunjukkan kebenaran perkara yang dipertikaikan mereka itu kepada orang-orang yang beriman dengan keizinannya. Yang ini Allah memberi hidayah
kepada mereka dengan sebab jiwa mereka bersih, ruh mereka ikhlas kepada Allah, dan hati mereka benar-benar inginkan kebenaran, dan Allah akan mudahnya di waktu itu untuk sampai ke jalan yang lurus. Dan Allah lah yang memberi hidayah pada mereka, kepada sesiapa yang dikehendakinya ke jalan yang lurus. Penghujung ayat 213. Itulah jalan yang ditunjukkan oleh kitab suci Al-Quran, dan itulah jalan yang ditegakkan di atas kebenaran dan teguh di atas kebenaran tanpa dipermainkan oleh keinginan-keinginan hawa nafsu, kegemaran-kegemaran, dan kecenderungan-kecenderungan yang berubah-ubah. Dan Allah lah yang memilih para hamba yang dikehendaki olehnya untuk menjalani jalan yang lurus itu, iaitu dari para hamba yang diketahuinya mempunyai kesediaan untuk menerima hidayah dan berdiri teguh dan jujur di atas jalan yang lurus. Mereka lah orang-orang yang dapat memasuki ke dalam kedamaian, dan mereka lah golongan manusia yang paling tinggi, walaupun mereka pada pandangan orang-orang kafir yang tidak menimbang dengan neraca Allah dianggap sebagai golongan yang tidak mendapat menikmati Allah, yang mendapat nikmat-nikmat Allah. Dan walaupun mereka diejek-ejek orang sebagaimana golongan kafir mengejek golongan mukminin. Seorang mukmin sanggup menderita kerana akidahnya. Perintah-perintah dan arahan-arahan yang bertujuan membentuk satu konsep keimanan yang sempurna dan jelas dalam hati kaum muslimin ini berakhir dengan satu pembicaraan yang ditujukan kepada orang-orang yang beriman yang mengalami kesulitan kerana wujudnya pertikaian di antara mereka dengan musuh mereka yang terdiri dari kaum musyrikin dan ahli kitab, yang membawa akibat tercetusnya peperangan-peperangan dan timbulnya kesusahan-kesusahan dan penderitaan-penderitaan. Di sini Allah berfirman kepada mereka bahawa perkara yang seumpama ini adalah dari sunnatullah, dari zaman berzaman, lagi untuk menguji dan menyediakan orang-orang yang beriman supaya dapat memasuki syurga dan layak menjadi penghuninya. Oleh itu, penganut-penganut agama ini pastilah sanggup mempertahankan akidah mereka. Pastilah sanggup menanggung kerananya kesusahan dan kesakitan, kesulitan dan kemudaratan, dan pastilah sanggup menghadapi kalah dan menang, sehingga apabila mereka benar-benar telah berdiri teguh di atas agama mereka dan tidak lagi dapat digoncang oleh kesusahan, tidak lagi takut kepada mana-mana kekuatan, dan tidak lagi merasa lemah di bawah pukulan-pukulan ujian, maka barulah mereka wajar menerima pertolongan dari Allah. Kerana di waktu itu mereka benar-benar menjadi pemegang-pemegang amanah agama Allah dan benar-benar boleh dipercayai untuk memegang amanah itu dan benar-benar layak untuk memelihara dan mempertahankan amanah agama Allah. Mereka wajar ditempatkan di dalam syurga kerana jiwa mereka bebas dari ketakutan dan kehinaan, bebas dari ketamakan terhadap kesenangan dan kemewahan hidup dunia. Ruh mereka di waktu itu amat dekat dengan alam syurga dan amat tinggi dan dari alam bumi. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala hawla wala quwata illa billahil aliyyil azim wala hawla wala quwata illa billahil aliyyil azim wala hawla wala quwata illa billahil aliyyil azim.